بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Pada adik-adik yang bersama My Quran Time baca faham amal. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita diberikan inayah bantuan daripada Allah untuk sama-sama kita terus meneruskan pelajaran kita tilawah al-Quran, kita baca faham amal bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Sampai sihat ya. Ceria hari ini Ustaz ya. Terus bersemangat betul, kita Ustaz. Bersama al-Quran dan kita berada di antara hujung-hujung juz yang ke-6 Ustaz ya. Jadi hampir sebulan sekali kita habis satu juz ya, dan lebih daripada itu tuan-tuan kita belajar, sayalah Ustaz ya, belajar banyak daripada al-Quran sama, ya. Sama, dan tak pernah kot dalam hidup saya ni, dah berapa puluh tahun hidup betul, ni, melihat satu demi satu, walaupun ini adalah secara ringkas ya, tadika punya level lah Ustaz ya, tapi harapnya ia bermanfaat pada tuan-tuan. Amin. Dan bukan berhenti di sini sahaja, kita ingin terus belajar dan baca dan juga tadabbur ayat ini bersama dengan ustaz-ustaz kita ya, di peringkat online ataupun di peringkat offline untuk mendalami hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan ambil kesempatan pada hari ini untuk kita share di Facebook. Kita mulakan majlis kita dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Kalau kita bergantung kepada kebijaksanaan Allah, maka kita juga insya-Allah jadi bijaksana. Jom sama-sama kita mulakan majlis kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah dengan Ustaz Tirmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Sebelum kita sama-sama baca Al-Fatihah, mari kita sama-sama terus lagi sebarkan capaian kita ataupun pengajian kita pada hari ini. Sebarkan, tekan butang share, mudah-mudahan terus tersebar pengajian kita. Terima kasih kepada Puan Rina Arifin dari Nürnberg, Germany, yang senantiasa bersama dengan kita. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita mulakan bacaan dengan surah Al-Fatihah. Kita baca bacaan secara murattal. Kita cuba bayati ya, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan Al-Fatihah bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya. Kita terus membaca Al-Fatihah ini saban hari dalam solat kita. Kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bosan kerana hidayah ada kaitan dengan hadiah. Setiap hari bila kita dapat hadiah daripada Allah, sudah tentu kita akan gembira. Jadi minta banyak-banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satu daripada petanda kita punya permintaan Allah kabulkan Ustaz ya. Kita ada Al-Quran sebagai sumber hidayah dan kita dibenarkan ya untuk membuka satu demi satu halaman daripada kotak hidayah ini ya. Jadi ini sebagai satu, ada orang dapat hadiah Ustaz, tapi dia tak dibenarkan buka hadiah. Tengok je ya, setiap hari letak atas almari kan. Pasal apa? Pasal ialah tidak dibenarkan. Tapi kita memohon, tuan-tuan memohon pada Allah SWT dan Allah izinkan. Tak semua orang dapat, tapi kita share, kita kongsikan kerana tanggungjawab ini bukan sekadar pada Rasul, tetapi kita juga yang beriman kepada Rasul, dan moga-moga kerana kita buat kerja yang sama Ustaz ya, berkongsi sikit ataupun banyak, Allah izinkan kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sama-sama kita ingin mendalami kepada halaman 117, satu soalan yang mungkin tuan-tuan boleh jawab di Facebook dahulu ataupun berkongsi dengan anak-anak, dengan rakan, ialah apakah satu sikap yang perlu ada ketika mendirikan solat dan menunaikan zakat. Apakah satu sikap? Dua-dua kena ada. Pada solat, mendirikan solat kena ada sikap itu, dan ketika menunaikan zakat. Jawapannya ada pada halaman 117. Mungkin ada yang nak cuba menjawab, silakan. Dan sama-sama kita baca daripada ayat 51 hingga 54 untuk kita melihat apakah nasihat, hidayah, panduan, mau'izah, nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita pada hari ini. Kita lihat dahulu sinopsisnya, iaitu pada ayat yang ke-51, menjalin ketaatan ataupun al-wala' dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Boleh ke tak boleh? Ini yang dibincangkan pada ayat 51 hingga ayat 53. Kemudian pada ayat 54 hingga 56, golongan murtad dan pemusuhan serta kebencian mereka terhadap kaum muslimin. Ya, kita akan lihat kepada ciri orang yang tidak committed pada iman, orang yang committed, bagaimana sifatnya. Dan kemudian pada ayat 57, ayat terakhir pada halaman 117, pilih pemimpin yang tidak mengejek atau menghina agama. Jom sama-sama kita baca Ustaz daripada ayat 51 hingga 54. Adik-adik semua boleh buka Al-Quran. Jom baca sama-sama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Sila Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, terima kasih yang doakan kita semua. Puan Aisyah Abdullah, ya Allah kurniakan aku hidayah ini sepanjang hidupku dan jangan kau tarik nikmat hidayah ini sehingga aku mati. Allahu Akbar. Doa untuk kita semua lah Ustaz. Mohon Allah tidak tarik hadiah ini. Betul Ustaz. Masya-Allah. Mudah-mudahan ya. Jadi mari kita kita cuba baca ayat yang ke-51 sehingga ayat ke-54. Panjang juga ni. Separuh muka surat lebih Ustaz Kita tengok macam mana. Dan saya pun akan cuba baca tak terlalu perlahan sangat dan tak terlalu laju sangat. InsyaAllah di pertengahan supaya sahabat-sahabat Al-Quran semua dapat ikut sama-sama baca insyaAllah. Kalau boleh mungkin tuan-tuan dan puan-puan kat rumah tu boleh rakam bacaan yang tuan-tuan tu. Jadi boleh dengar balik. Bacaan tu kan. Idea bagus juga. Kan maksudnya masa ikut saya baca tu, mungkin yang saya baca tu perlahankan sikit. Kan rekod yang tuan-tuan dan puan-puan baca tu. Jadi boleh dengar balik. Subhanallah kan. Nak hantar kat siapa lepas tu? Hantar kat siapa tu nanti kita akan maklum. Kita maklumlah ya. Mungkin ada nak semak ke betul, apa sebagainya. Okay. Baik. Mari kita saya nak cuba. Jom kita cuba baca bacaan Murattal Bayati insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 51 hingga ayat 54. Ustaz, terima kasih ucapkan kepada tuan-tuan yang sudah pun membaca bersama. Ini adalah kesinambungan daripada perbincangan kita semalam bila Allah menyatakan
afa hukmal jahiliyati yabghun, ya, apakah hukum jahiliah yang mereka cari-cari, inginkan. Allah mengingatkan kepada kita bahawa hukum jahiliah itu bukanlah, ataupun cara berfikir jahiliah itu bukan kaedah yang sepatutnya. Sebenarnya kita perlu mengambil panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana jahiliah ni Ustaz, ya, benda yang cara berfikir yang ke belakang. Walaupun berada pada tahun 2020 ini, ada je yang berpandangan bahawa hukuman daripada Allah ini, panduan daripada Al-Quran ini hanya untuk 1400 tahun yang lepas. Tak ada kena-mengena dengan, tak ada kena-mengena dengan bisnes saya, keluarga saya, COVID-19, negara, negeri, tak ada kaitan. Biarlah, biarkan urusan ini dekat masjid, yang ini uruskan pemimpin dengan pemimpin. Itu kaedah berfikir daripada agama Kristian, ya, Kisra dengan kaisarnya, dan urusan Bible, Injil dekat dalam gereja sahaja, terpisah. Ya. Jadi apakah yang Allah ingatkan tentang cara berfikir yang betul dan yang salah ini pada ayat 51, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara. Kali ini Allah tidak menggunakan perkataan ahli kitab, ya, Allah menggunakan Yahud wan Nasara, ya. Apa bezanya? Ahli kitab ini merujuk pada Yahudi dan Nasara, tetapi bezanya Yahudi dan Nasara ini memang orang yang pernah ada kitab, tetapi mereka sudah eksklusifkan. Yahudi ini satu golongan, ya, satu kaum, okey, kami ni the chosen one, terpilih. Ataupun Nasrani, Kristian, ialah yang mengatakan bahawa kalau beriman pada Jesus Christ, kita akan selamat. Jadi dia tidak mengikut kitab. Jadi kali ini Allah dah menyatakan jangan ambil orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai bukan rakan untuk kita berjual beli. Itu okey, ya. Kita nak bertanya hai, apa khabar dalam tempat kerja, semua okey, tetapi di sini Allah menggunakan perkataan aulia. Apa maksud aulia? Pemimpin, untuk melindungi segala perkara urusan dunia kita sampai akhirat. Yang itu tidak dibenarkan, dan kita kena memahami konsep ayat ini, konteksnya turun di mana ketika Islam sudah menang. Ceritanya ialah pasal ayat ini, bila saya di luar negara dulu saja, mereka menjadikan ayat 51 ini sebagai kata, sebenarnya kita mesti pulaukan orang Islam pasal mereka ni tidak mahu bersama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kan, tapi sebenarnya kita okey, kita hidup bersama walaupun nak menang ke tak menang ke, tetapi poinnya ialah bila dah mendapat kemenangan ini, kena pilih orang yang tidak memusuhi dan tidak membuat kerosakan di dalam sesebuah negara. Dan musuh yang paling besar adalah musuh akidah, Ustaz. Mungkin tak di peringkat personal, kan, tetapi peringkat akidah ini, kerana kita bercakap tentang bumi ini milik Tuhan. Jangan bermusuh dengan Tuhan. Itu yang kita pegang. Ba'duhum awliya ba'd, ya. Allah bongkarkan bahawa Nasrani dan juga Yahudi ini, mereka ini saling tolong menolong antara satu sama lain, ya. Walaupun sebenarnya orang Yahudi cakap pada agama Kristian, Maryam itu sebagai apa? Sebagai membuat amalan keji, perkara keji itu sebab dapat anak di luar nikah. Yahudi tuduh macam tu. Nasrani pula, kalau kita tengok dalam tahun sekitar 60-an, sebelum itu orang Nasrani, Paul contohnya, pemimpin pada waktu itu, dia kata bahawa Yahudi ini memang sesat, memang kita perlu hapuskan, ya. Jadi maksudnya sesama mereka bermusuh, tapi untuk bersama Islam dia boleh pula bersatu, ya. Jadi pasal apa? Pasal dia ada perkara besar yang perlu dia capai. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang berpaling ataupun tidak ikut kepada perkara ini, maka dia adalah sebahagian daripada mereka. Innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Zalim ini ada kaitan dengan zulm, gelap, ya. Maksudnya bila kita ada cahaya, dapat kemenangan, dapat kitab Al-Quran, tapi kita masih lagi pilih kepada pemimpin, orang yang menguruskan hal kehidupan kita, terutama bab dunia akhirat, daripada bukan beragama Islam, ini adalah orang yang zalim, ya. Jadi seterusnya pada ayat yang ke-52 Allah membongkar tentang, kalau tadi bagaimana berinteraksi dengan Yahudi dan Nasrani, kali ini dengan orang munafik.
fataral ladina fi qulubihim marad, ya, pada hati mereka ada sakit. Mereka ini takut kalau ditimpa musibah. Jadi apa yang berlaku ketika Islam dah menang pun, mereka ni masih lagi nak pergi kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, dia macam talam dua muka lah Ustaz, ya. Dalam hal ini, dalam konteks sekarang, dalam kalau kita tengok 50 tahun yang lepas, kita ada orang-orang yang dalam negara dia menjadi tali barut kepada penjajah. Betul. Ya, pasal apa? Pasal dia rasa macam kalau saya sokong kepada penjajah ini, bagi maklumat, nanti saya dapat sesuatu. Ini adalah orang yang ada penyakit, berada sepanjang zaman. Pada zaman Nabi ini diletakkan istilahnya munafik. Allah kata apa? Fa'asallahu an ya'tiya bil fath. Allah mungkin akan beri kemenangan ataupun menentukan min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Mereka akan kecewa nanti kerana mereka ini talam dua muka, yang kita tidak mahu perkara itu berlaku. Kita pegang kepada kebenaran, kepada keimanan. Sehingga kan orang beriman cakap apa pada ayat yang ke-53? Wa yaqulul ladzina amanu ahaula, mereka ini suka bersumpah, mereka ni selalu bersumpah dengan Allah. Macam mana mereka boleh pula buat perkara itu? Yang boleh talam dua muka, padahal mereka kata kami bersama denganmu ya Rasulullah. Aimanihim ini maksudnya sumpah mereka. Maksudnya bila jadikan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sumpah mereka, kami bersamamu ya Muhammad, tapi belakang dia tikam di belakang, ya. Jadi di sini nak cerita dalam zaman sekarang, ya, apa yang kita boleh belajar ayat 53 ni, jangan suka bersumpah. Macam orang nak beli kereta Ustaz kan, kadang-kadang jumpa salesman tu yang jual tu, dia cakap sumpah kalau saya ada duit saya memang ambil kereta ni. Kalau orang cakap gitu, jangan beli kedai tu, dah keluar. Ya, masa kecil-kecil dulu suka sumpah-sumpah kan. Jangan adik-adik, jangan suka bersumpah, kerana Allah menyatakan habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Habis amal dan juga menjadi orang yang rugi. Dan ini membawa kita kepada apa? Kepada perkataan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita saksikan. Iaitu perkataan tawalla, yang bermaksud berpaling. 78 kali di dalam Al-Quran, dan ini yang diberi penekanan pada ayat 51. Siapa mengambil ringan tentang seruan Allah, jangan ambil Yahudi dan Nasrani itu sebagai pemimpin paling tinggi dalam kehidupan, maka orang ini digelar tawalla, ya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dia tak payah tukar agama, tapi rupa-rupanya dia menjadi sebahagian daripada mereka. Jadi ini identiti bagi umat Islam yang kita perlu hadam daripada halaman 117. Dan selepas ini nanti, tadi kita dah baca Ustaz, ya, ayat 54 ini, ciri orang Islam, orang beriman yang sebenarnya. Ada 5. Ada 5. Tetapi apakah yang boleh kita bincang dahulu? Perkara pertama ialah Allah cakap di situ ayat 54, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dini. Bahagian itu dulu kita bincang. Wahai orang beriman, barang siapa yang yartadda itu murtad daripada agama, ada 2. Satu, keluar agama Islam, satu. Tapi lebih daripada itu, 5 ciri yang kita akan bincang nanti adalah bukan keluar daripada agama Islam. Dia masih Islam. Tetapi dari segi imannya itu yartadda, ya, maksudnya dia terkeluar daripada standard yang Allah kata sebagai standard yang patut, bagus dan terbaik. Allah kata ini adalah satu kurniaan. Nak tahu macam mana kita ni memang dah dapat kurniaan daripada Allah atau tidak, kita ada senarai semak 5 perkara, tapi kita berhenti sekejap, ya, kita berehat sebentar, tuan-tuan nak minum, ya, berehat, kita kembali semula My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Ini
Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam My Quran Time. Hari ini kita berada di halaman 117 dan kita telah baca ayat 51 hingga ayat yang ke-54 dan Ustaz Fazrul, ramai kali sahabat-sahabat kita yang menjawab soalan Ustaz tadi. Ada antaranya Tuan Mat Karim, Puan Aziza, Puan Rashidah, dan saya tertarik barangkali ada satu jawapan ni dia berbentuk pantun Ustaz. Boleh saya bacakan Ustaz? Silakan. Daripada Puan Habibah Sa'an, turun ke laut membawa pukat, usah diambil orang punya. Dirikan solat, keluarkan zakat, khusyuklah ketika melakukannya. Barangkali Ibu Erin Asmah Ahmad dan juga Niza Roni pun jadi menjawab berdasarkan pada jawab soalan tadi lah kepada tuan-tuan, tahniah diucapkan. Jawapannya ada di mana pada ayat 55 sebenarnya tapi kita belum baca lagi. Belum lagi. Tak apa, kita tengok tajwid dahulu Ustaz ya. Betul Ustaz. Nanti kita akan perhatikan jawapan yang pada ayat 55, namun kita nak kongsikan seperti biasa pengajian tajwid kita, ulang kaji tajwid kita, iaitu hari ini jika tak silap kita nak berkongsi tentang sifat safir. Subhanallah. Safir dari segi bahasanya siulan ataupun berdesir. Dari segi istilahnya menyebut hurufnya dengan bunyi berdesir yang kuat. Antara huruf dia ialah yang kita nak kongsi hari ini, sad, sin dan juga zai. Sad, sin dan juga zai. Macam mana nak tahu bunyi safir tak safir tu Ustaz? Jadi kita boleh latih dengan kita meletak huruf alif kat depan huruf 3 huruf ni, kita letak huruf alif dan kita matikan huruf-huruf ni. Contohnya huruf sad, kita letak alif atau hamzah, kita baris atas. Contohnya as, kata kan? As ada desiran dia kan? Sin, as berdesir dia, siulan berdesir dia, dan juga zai contohnya az kan contoh. Kalau kita boleh perhatikan antara contoh-contoh ayat, banyak sekali huruf-huruf, 3 huruf yang kita kongsi hari ini dalam muka surat yang kita baca pada hari ini, antara huruf sad, huruf zai, huruf sin, banyak sekali. Dan mungkin sekali lagi sebelum kita berpindah pada ayat seterusnya ini, saya nak dengar tuan-tuan dan puan-puan menyebut huruf-huruf ini dengan saya. Huruf sad contohnya as, mungkin boleh sebut. Kemudian sin, as. Okey, dan juga huruf zai, az. Itu 3 huruf antara huruf-huruf yang ada sifat safir. Jadi boleh seperti yang kita sebut tadi Ustaz, boleh praktikkan bacaan kita insya-Allah. Dan kalau kita ayat yang kita boleh tengok pada hari ini, contohnya ialah dalam ayat yang ke-52, 51, 54, 55. Contoh saya ambil ayat yang ke-52, iaitu fayusbihu. Itu kan? Fayusbihu ada angin dia ataupun ada safir dia, ada desiran dia. Kemudian sama juga ayat 51, la tattakhidul yahuda wan nasara. Kemudian a'izzatin, ayat yang ke-54, a'izzatin, zai tu kan. Dan yang ayat yang ke-55 yang kita nak baca sekejap lagi, iaitu yuqimunas salata. Dalam surah Al-Fatihah pun ada ihdinas sirata. Masya-Allah. Jadi penting kalau kita dapat kenal pasti dan kita dapat perhalusi sebutan-sebutan huruf ini, dan barangkali dengan cara kita bertalaqi bertalaqi, kita insya-Allah akan dapat perbaiki lagi mutu atau bacaan kita insya-Allah Ustaz. Insya-Allah. Jadi terima kasih diucapkan pada Ustaz berkongsi semalam safir. Ustaz Tirmizi pun berkongsi pasal safir. Hari ini sambungan betul, untuk Ustaz, memastikan tuan-tuan kita jelas 3 huruf saja safir Ustaz sin, sad, zai. Sad dan juga zai. Maksudnya sambunganlah tu, mungkin ada lagi huruf. Ada huruf lagi Baik. Jadi ini adalah perbincangan kita tentang tajwid, dan lebih daripada itu kita nak terus kepada halaman 117 kita. Kita sudah pun membaca ayat 54 bercakap tentang 5 ciri 5 perkara yang perlu ada untuk kita tahu bahawa kita ini masih lagikah relevan. Kan? Pasal bila bercakap tentang keimanan ataupun kejayaan umat Islam ketika turun surah Al-Maidah ini, Allah beritahu sekali lagi apakah ciri orang yang hatinya itu sejahtera ataupun diberikan fadal daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurniaan
yang besar daripada Allah. Jadi Allah menyatakan jika kalau katakan seseorang itu tidak ikut kepada panduan ini, fasaufa yatillahu biqaumin yuhibbunahum, ya, Allah akan gantikan dengan orang yang layak menerima fadal kurniaan daripada Allah. Ciri pertama ialah cinta, dia mencintai mereka dan mereka mencintainya. Siapa mereka? Mereka itu orang-orang beriman, cinta pada Allah, ataupun Allah cinta pada mereka dan mereka cinta pada Allah. Mula-mula Allah cinta pada mereka dulu, yang penting, ya, dan kemudian mereka cinta kepada Allah. Apa tanda cinta? Maksudnya ialah kalau kita bercinta, Ustaz, ya, sayang dengan anak, kita bagi masa dengan anak kerana kita cinta. Bila kita Allah cinta kita, Allah beri masa lebih kat kita. Subhanallah. Itu yang lebih penting. Dan tanda kita ini cinta pada Allah apa? Kita beri masa lebih pada Allah. Tuan-tuan yang baca Al-Quran, sanggup untuk 1 jam, 2 jam, Ustaz, ya, ulangan pukul 5 ikut, pukul 10 ikut, pukul 6 ikut, baca lagi Al-Quran, ya. Itu tandanya apa? Kerana tuan-tuan cinta kepada siapa? Kepada Allah SWT. Tak dapat gaji pun. Tak dapat gaji, tapi kita tahu bahawa Allah sedang memberi kepada kita. Itu yang pertama. Yang keduanya apa? Azillatin 'alal mu'minin. Dia berlemah lembut, kasih sayang. Azillah ini, zalul ini maksudnya merendah diri, ya, kalau dia sanggup digunakan. Sanggup digunakan. Zalul ini merendah diri, sanggup digunakan untuk siapa? Untuk orang-orang beriman. Dia lebih kurang kalau katakan kita ada apa? Ada sesuatu alat barang lah, contohnya kalau perkara ini ataupun kerusi lah, Ustaz, ya. Kerusi tu pasal dah selalu guna sangat, sampai dia punya roda di atas cabut ataupun tak boleh gerak lagi dah. Itu maksudnya sudah dia mencapai tahap zalul. Jadi sifat bagi orang yang beriman ini, dia sanggup dimanfaatkan, digunakan oleh siapa? Oleh orang beriman. Orang beriman nak manfaatkan saya, nak minta tolong apa sebagainya, dia sanggup merendah diri dan membantu. Itu nombor 2. Aizzatin 'alal kafirin. Dia menunjukkan ketegasan kepada orang-orang yang bermusuh dengan Islam. Ya, al-kafirin, bukan orang biasa saja, bukannya nampak makcik makcik apa, bukan makcik acong tu pak cik lah, nampak pak cik acong ke pak cik mutu ke, dia kata izzah ni okey. Dulu saya faham, tersilap faham, Ustaz, ya, kalau dia berjalan tu saya kena kan pasal izzah kan, tapi itu bukan. Izzah ini maksudnya adalah kepada musuh yang menyerang, dan kita bertegas kerana akidah. Akhlak kita terus dengan sopan santunnya, tetapi kalau dia cakap bahawa Tuhan Allah ini sama saja dengan Tuhan lain, yang itu jangan main-main. Ya, kerana itu bukan daripada kita, itu daripada pencipta kita. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah, bersungguh-sungguh pada kebaikan pada jalan Allah SWT. Tuan-tuan baca Quran, buat sungguh-sungguh, masak sungguh-sungguh, apa lagi, Ustaz? Bekerja cari nafkah sungguh-sungguh, kan? Kalau katakan pegawai yang menguruskan dokumen, sungguh-sungguh tengok perjanjian pada waktu ini, dah kena tunaikan sesuatu, buat sungguh-sungguh. Jangan main-main. Pasal apa? Pasal ini sifat nombor 4. Dan nombor 5, wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut cercaan. Masya-Allah. Ada orang kata, baca Quran banyak sangat, kan? Dah cukup-cukuplah tu, kan? Orang kutuk kita, kecam kita, asalkan pada kebaikan, kita tidak takut. Kerana apa? Kerana kita sebenarnya diberikan zalika fadlullahi yu'tihi may yasha, ya, iaitu demikian itu kurniaan Allah. Orang kata kalau katakan dapat bonus itu dapat fadal, ya. Kalau katakan dapat bantuan, ya, RM500, RM600, wah, ini adalah fadal. Sebenarnya fadal yang benar-benar datang daripada Allah bila kita dapat 5 ciri yang ada pada ayat 54, dan Allah ini maha luas, maha mengetahui. Maksudnya Allah boleh bagi pada siapa-siapa saja, syaratnya kita melaksanakan sesuatu. Apakah sesuatu itu? Ayat 55 kita baca sehingga ayat 57. Silakan, Ustaz. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sambung bacaan kita ayat ke-55 sehingga ayat ke-57. Sikit saja saya nak kaitkan tadi ayat 54 tadi, kan? Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Betul. Kita sebut azillatin tu penuh kasih sayang. Betul. Kita sebut tu pun dia lembut. Azillatin lembut sebut, kan? Maksud dia berkasih sayang, sifat tu, kan? Subhanallah. A'izzatin, tegas kita sebut ke dia dengan makna dia sangat keras. Allah Akbar. Itulah
indahnya kalamullah yakni al-Quran. Kita sebut pun dah boleh gambarkan sifat dia, subhanallah. Jadi kalau cakap a'izzatin tu tak boleh lembut sangatlah Ustaz ya. A'izzatin. Maksudnya cara kita sebut tu huruf dia pun dah memang tegas. A'izzatin, a'izzatin. Walaupun kita tak tekan suara tapi dia dah menggambarkan sesuatu. Sifat atau makna dia, subhanallah. Alhamdulillah. Baik, mari tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, mak-mak, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, kak-kak abang, jom kita sambung baca ayat 55 hingga ayat 57. Yang belum sempat rakam, okey, jom kita cuba rakam bacaan kan. Kita cuba sikah pula Taranum murattal sikah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salah alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم Sadaqallahul Azim. Surah Al-Allahul Azim, gitulah bacaan daripada ayat 55 hingga 57 ya. Kita baca sebentar tadi Ustaz ya, menyambung kembali kepada perbincangan kita ciri orang-orang yang beriman. Allah mengingatkan ya, keimanan itu perlulah ada isinya ya, 5 perkara yang kita belajar daripada ayat 54. Dan Allah menegaskan lagi, innama waliyukumullah, sesungguhnya yang menjadi wali, pemimpin kamu ya, ialah siapa? Allah, Rasul dan orang yang beriman. Ya, orang beriman buat apa? Iaitu yuqimunas salah, mendirikan solat, wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat. Jadi dua perkara ini, hubungan dengan Allah namanya solat, hubungan dengan manusia yang wajibnya adalah zakat, tapi lebih daripada itu ada sedekah, ada infak. Kalau kita banyak makan masa solat dan banyak masa untuk cari duit dan akhirnya kita bagi zakat, maka itu tandanya kita ini betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena balance juga. Betul, ya, ada orang suka solat tapi tak nak tolong orang. Ada suka tolong orang tapi dia tak nak solat. Jadi dua-dua itu perlu dilaksanakan. Itu tandanya bahawa orang ini, kita semua tuan-tuan sekalian, adalah yang mencintai Allah ya. Dan Allah mulakan dulu, Allah mencintai kita. Lebih penting Allah cinta kita lah. Kan? Pasal kita nak cinta Allah ni tuan-tuan, tak mampu Ustaz. Kan? Pasal banyak sangat nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kita, dan Allah spend masa dengan kita Ustaz. 24 jam Allah, kan. Kalau kita ni mungkin kadang-kadang terlupalah, kan. Adalah yang tak berapa
Cubalah kalau Allah terlupa kita. Oh, subhanallah. 1 minit je. Ataupun 1 saat je. Itu sebabnya mengapa Allahu akbar. Apa ada doa Ustaz kan? Ya, kita doa jangan sampai kita ini diserahkan urusan kepada kita ni walaupun satu torfuk, satu detik pun. Ya, pasal apa? Pasal kalau diserahkan rasanya memang susah ya. Jadi tanda komitmen kita ini betul-betul nak kembali pada Allah, betul-betul sayang ya kepada Allah, cinta pada Allah, mendirikan solat. Ya, yang pertama menunaikan zakat ya. Maksudnya kita berusaha, maksudnya bukan sekadar kita saya ni tak berapa kaya sangat, tak apalah tak payah zakat, bukan begitu. Umat Islam adalah umat yang berusaha mendapatkan banyak harta untuk lebih banyak lagi boleh kita membantu kepada masyarakat. Wahum raki'un, kalau kita tengok wa yuqimuna solah wa yu'tuna zakah itu dalam mudhari' ya, ini satu dalam bahasa Arab. Tapi bila cakap tentang wahum raki'un ini, Allah menyatakan sikap yang perlu ada ketika kita mendirikan solat, ketika menunaikan zakat. Iaitu apa? Tunduk kepada Allah. Biasanya orang cakap raki'un, rukuk ni macam hanya kat solat. Tapi rukuk ini kena ada kat dua-dua. Waktu solat kita merendah diri, tunduk. Pada waktu zakat pun kita kaya tetapi kita tetap tunduk kepada Allah. Allah kata sila derma, kita derma ya. Sila zakat, kita zakat. 2.5% sila bayar kan. Jadi itu adalah tanda bahawa tuan-tuan yang mungkin dalam akaun sekarang ini banyak duit, ada rumah 4-5 biji. Wahum raki'un ini adalah ciri orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian pada ayat yang ke-56 itu Allah mengingatkan sekali lagi tentang siapakah yang betul-betul committed kepada Allah. Ayat 56 Ustaz, kalau kita baca sekali lagi untuk kita jelas bahawa sebenarnya Hizballah bukan sekadar satu kumpulan dekat Lebanon tu. Ada orang cakap ini Hizbullah ni macam geng. Bukan. Dia bukan boleh letak nama siapa-siapa terus jadi cirinya. Ini adalah milik semua. Kita baca dahulu ayat 56. Baik, mari kita baca ayat 56. Mengkali satu contoh untuk bacaan mujawwad Kita dah baca bacaan murattal. Ini saya buat contoh satu bacaan mujawwad Kalau tak jadi jangan marah. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yatawalla Allaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itu Hizballah, itulah yang akan menang. Jadi kita bersama dengan Allah ini tandanya kita bersama dengan Al-Quran, baca Al-Quran, tengok dan amalkan. Kita bersama dengan Rasul ini melihat pada sunnah Rasul. Dan yang ketiganya bersama orang beriman. Buat apa orang beriman? Mendirikan solat dan menunaikan zakat dengan 5 ciri yang ada pada ayat 54 itu. Kita doakan tuan-tuan agar kita jadi kumpulan Hizbullah ya. Bukan Hizbullah dekat Lebanon tu saja. Ia seluruh dunia ada peluang dan Allah kata inilah yang akan menang. Inilah janji Allah kemenangan. Dan diingatkan pada ayat 57 itu, jangan kamu menjadikan pemimpinmu orang yang membuat agamamu menjadi bahan ejekan dan permainan. Sekali lagi Allah ingatkan sekali lagi, kalau ada orang yang suka mengejek, suka buat apa Ustaz? Parody, troll ke apa sebagainya pada bab agama. Pada bab agama terutamanya, jangan jadikan mereka, jangan bercampur kedai makan kita, bekerja kat pejabat kita dengar dan kita nak bercakap dengan dia, kita elakkan. Pasal apa? Pasal khawatir nanti Allah kata di sini wattaqullaha in kuntum mu'minin. Allah kata bertakwa, maksudnya jangan campur dengan orang-orang yang suka mempersendakan agama. Dekat Perancis ada yang mempersendakan agama, jangan kita beri peluang. Masya-Allah. Kerana apa? Kerana ini tanda kita betul-betul beriman sehingga Allah terima kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Jadi situasi yang kita boleh lihat secara keseluruhan dalam muka surat ini, mari sama-sama kita perhatikan. Ada beberapa kumpulan Yahudi Nasrani itu anti Islam,
coalition, ya. Kemudian ada kumpulan yang ada penyakit hati itu munafik. Kemudian ada Islamic Frontline. Harapnya tuan-tuanlah kita semua sebagai Islamic Frontliners. Amin. Yang buat apa? Solat, ya, dan juga zakat dengan penuh ketundukan, dan kita tidak akan buat lawak ataupun buat parodi pada perkara-perkara agama. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini, apa yang boleh kita laksanakan selepas kita membaca halaman 117. Yang pertama, jangan jadikan sumber kepimpinan dalam hidup kita ini kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristian. Yang pertama, ya. Tapi kalau kita bergabung, bercakap, berinteraksi harian, tidak ada masalah. Yang kedua, selalu mengharapkan perlindungan Allah dan orang beriman, ya. Maksudnya kita selalu bersama, jangan mengharapkan daripada orang yang tidak beriman. Dan yang ketiganya, menjadi pembela agama dengan sifat tegas dalam kasih sayang, ya, tegas kepada orang yang kafir, dalam masa yang sama kasih sayang kepada orang-orang yang beriman kepada Allah ataupun ingin ajak kepada keimanan itu sendiri. Moga-moga Allah pimpin kita dengan doa yang kita ingin baca bersama, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong kami untuk kami senantiasa ingat kepadamu. Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala nikmat kurniaan pemberian-Mu ya Allah. Ya Allah, tolong kami, bantu kami untuk kami senantiasa memperbaiki, menambah baik, melipat gandakan amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa mak ayah kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengurniakan keampunan dan kita diizinkan untuk terus, ya, bersama dengan Al-Quran. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan dijemput untuk bersama menyumbang dalam akaun yang ditertera untuk kita sama-sama menghasilkan, mendidik lagi masyarakat dan dunia dengan Al-Quran. Harapnya dengan usaha bersama ini kita sama-sama dapat menuju kepada kemenangan. Kita akan bertemu lagi pada jam 5 petang, ya, pada pukul 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini yang dibawakan oleh Mufas mendoakan tuan-tuan kita semua agar Allah cinta kita dan Allah kita Allah juga cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.